nasihat anda, jangan jadikan bebanan kerja itu sebagai satu alasan kita terlibat dalam dadah. #takbluesteam guys. Okey, program tempat kerja bebas dadah ini adalah merupakan satu program yang penting untuk dilaksanakan oleh semua majikan. Di mana pada hari ini kalau tengok satu statistik dikeluarkan oleh National Institute of Drug Abuse ataupun NIDA menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya hampir 20% tenaga kerja di mana-mana organisasi pada hari ini mempunyai masalah personal dan juga mempunyai masalah dari segi prestasi kerja. Dan daripada 20% ini tuan-tuan dan puan, sebanyak 12% adalah disebabkan oleh penggunaan alkohol dan juga penggunaan dadah. Dan daripada 12% ini dia menunjukkan bahawa 25% menunjukkan kesan-kesan yang negatif, berlakunya penurunan produktiviti dan juga berlakunya kemerosotan dari segi keuntungan kepada organisasi. Maka pada hari ini tuan-tuan dan puan, kami di pihak AADK telah melaksanakan satu program yang dinamakan sebagai program tempat kerja bebas dadah ataupun dalam singkatannya kita panggil program TEKAD, di mana program ini adalah merupakan satu mekanisme ataupun strategi yang cukup penting dalam melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah, di mana kami menganggap bahawa program ini adalah merupakan program serampang dua mata, ataupun program mempunyai dua objektif utama yang kita nak capai. Di mana yang pertama, seperti mana kita sedia maklum bahawa penggunaan dadah itu memberi kesan yang negatif dalam aspek kesihatan dan juga keselamatan pekerjaan, sama ada kepada individu, berlakunya penurunan prestasi, masalah disiplin, berlakunya penurunan dari segi produktiviti, bahkan kepada pihak majikan berlakunya dari segi kemerosotan dari segi keuntungan kepada syarikat, memberi imej yang buruk kepada company dan sebagainya. Dan mungkin hari ini disebabkan oleh penggunaan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dan juga kematian disebabkan oleh kecuaian semasa menggunakan dadah. Dan antara objektif kedua yang kita nak capai dalam program TEKAD ataupun program tempat kerja bebas dadah ini tuan-tuan dan puan, di mana kita melihat bahawa tempat kerja ini adalah merupakan sebagai satu bentuk platform. Sebab kita katakan platform disebabkan oleh seluruh sistem komuniti ataupun masyarakat itu berada di tempat kerja. Sebagai contoh, mungkin pada waktu bekerja pada pukul 8 hingga 5 petang, mereka ini mungkin merupakan seorang pekerja. Mungkin mereka ini seorang penyelia. Bahkan mungkin mereka ini seorang majikan kepada pekerjanya. Tapi selepas daripada waktu bekerja, mereka ini mungkin adalah di kalangan ibu dan bapa. Mungkin mereka ini di kalangan pemimpin-pemimpin agama di dalam komuniti. Bahkan mungkin mereka ini adalah merupakan pemimpin dalam komuniti masing-masing, yang kita nak supaya apabila mereka ini mempunyai pengetahuan dan juga kesedaran di tempat kerja tentang bahaya penyalahgunaan dadah, mereka ini boleh bawa ke dalam komuniti, mengikut peranan dan juga fungsi masing-masing dalam komuniti, dan sikit sebanyak boleh membantu dari segi aspek menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam komuniti masing-masing. Ujian urin ini tuan-tuan dan puan, di mana dia adalah merupakan satu yang kita anggap sebagai proses terakhir untuk kita nak mengesan atau nak mengenal pasti mana-mana pekerja yang terlibat dengan permasalahan dadah. Maka hari ini apabila kita melaksanakan ujian urin dan setelah didapati mereka ini positif, sudah semestinya satu bentuk ataupun tindakan undang-undang perlu diambil ke atas pekerja tersebutlah. Mungkin dia akan memberi kesan dari segi negatif yang lain, di mana mereka ini sudah semestinya akan dibuang kerja, dan mungkin terpaksa menjalani program pemulihan yang dianjurkan oleh pihak AADK, dan mungkin mereka ini akan memberi kesan pula kepada keluarga selaku orang yang mencari nafkah dalam keluarga. Maka hari ini kita melihat bahawa program pencegahan itu lebih penting untuk dilaksanakan supaya masalah-masalah penagihan dan juga penyalahgunaan dadah di tempat kerja itu boleh kita tangani di peringkat awal tuan-tuan dan puan. Oleh itu pihak AADK sendiri telah merangka ataupun satu mekanisme yang kita panggil sebagai 7 langkah tekad, 7 langkah program tempat kerja bebas dadah yang perlu dilaksanakan oleh pihak majikan bagi nak memastikan bahawa masalah dadah dan juga penyalahgunaan dadah ini mampu ditangani di peringkat
organisasi masing-masing lah, sama ada peringkat swasta atau peringkat kerajaan ataupun badan berkanun. Di mana dalam 7 langkah ini tuan-tuan, kita bahagikan kepada 3 fasa, di mana dalam fasa pertama, antara langkah pertama yang perlu diambil pihak majikan semestinya lah kita menghendaki bahawa kita punya komitmen dan juga kepimpinan dalam organisasi itu perlu mengambil tahulah ataupun perlu mempunyai kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah dalam organisasi masing-masing. Dan dalam langkah yang kedua pula, kita menghendaki supaya setiap majikan ataupun organisasi ini perlulah untuk menubuhkan polisi dan juga jawatankuasa pencegahan dadah di tempat kerja masing-masing. Sebagai satu bentuk komitmen, mana langkah pertama tadi kita dah tahu dah. Kita dah ada kesedaran dan juga komitmen. Maka langkah kedua perlu disusuli dengan mewujudkan polisi dan juga jawatankuasa bagi nak menangani isu-isu ataupun usaha-usaha menangani permasalahan dadah dalam organisasi masing-masing. Kemudian kita bergerak kepada fasa yang kedua tuan-tuan, di mana langkah yang ketiga, di mana kita memberi latihan, di mana setiap penyelia ataupun setiap ketua dalam organisasi perlulah mempunyai ilmu ataupun kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu ada nak menangani insiden-insiden ataupun melaksanakan intervensi kepada pekerja-pekerja yang terlibat dengan permasalahan dadah. Kemudian perlu disusuli dengan langkah keempat tuan-tuan, di mana kita menyediakan program-program pendidikan dan juga kesedaran kepada pekerja secara berkala. Maknanya from time to time, di masa ke semasa, kita perlu memberi program-program ataupun mesej-mesej ataupun kempen-kempen tentang kesedaran bahaya dadah di tempat kerja masing-masing tuan-tuan. Kemudian dalam fasa ketiga, di bawah langkah yang kelima, di mana sekiranya kita dapati majikan mendapati ada di kalangan pekerja-pekerja ini terlibat dengan permasalahan dadah, mereka ini boleh merujuk pekerja tersebut kepada program rawatan dan pemulihan yang dianjurkan oleh pihak AADK. Sebab kita dapati mungkin ada di kalangan pekerja-pekerja ini tuan-tuan dan puan bahawa mereka ini seorang pekerja yang bagus, seorang pekerja yang mungkin mempunyai prestasi kerja yang baik, tapi disebabkan oleh kesilapan terlibat dengan permasalahan dadah, maka kita mungkin boleh memberi peluang kedua kepada pekerja-pekerja ini dengan memasukkan mereka ke dalam program rawatan dan pemulihan yang dianjurkan oleh pihak AADK khususnya lah. Bagi mana-mana majikan yang telah mengenal pasti ataupun mendapati ada di kalangan pekerja-pekerja mereka ini terlibat dengan penyalahgunaan dadah, maka pihak majikan seharusnya mengenal pasti apakah faktor-faktor yang boleh menyebab ataupun berlakunya masalah dadah terhadap pekerja tersebutlah. Sama ada faktor ini datang daripada faktor dalam organisasi itu sendiri, sebab kita dapati hari ini ramai pekerja-pekerja yang terlibat dengan permasalahan dadah, antara faktornya disumbangkan oleh sebab faktor pekerjaan itu sendiri. Mungkin sebab stres, disebabkan oleh budaya kerja yang agak menekan, disebabkan oleh workload yang terlalu banyak, mungkin menyebabkan dia stres dan juga terlibat dengan permasalahan dadah. Dan mungkin ada juga faktor disumbangkan oleh faktor luaran, mungkin disebabkan oleh faktor keluarga ataupun disebabkan oleh faktor masalah kewangan, menyebabkan mereka ini terlibat dengan permasalahan dadah. Maka hari ini selaku seorang majikan, dia perlu kena pasti apakah faktor yang boleh menyebabkan mereka ini terlibat dengan permasalahan dadah, apakah faktor-faktor risiko yang wujud dalam organisasi untuk kita nak tangani satu persatu agar masalah dadah ini dapat kita tangani secara efektif. Di samping itu, pihak majikan juga haruslah menjadikan satu polisi bertulis dalam company ataupun dalam organisasi masing-masing yang menjadikan supaya kita nak melihat bahawa polisi ini adalah merupakan satu bentuk panduan ataupun rujukan kepada pihak majikan sendiri bagaimana nak menangani pekerja-pekerja yang terlibat dengan permasalahan dadah. Apakah usaha-usaha ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi memastikan tempat kerja terus bebas daripada dadah. Dan juga polisi ini boleh menjadi satu bentuk rujukan kepada pekerja itu sendiri tentang bentuk akibat dan juga tindakan yang boleh diambil kepada pekerja oleh pihak majikan sekiranya dia dapati positif ataupun terlibat dengan permasalahan dadah. Maka seharusnya kita hari ini kita menggalakkan kepada pihak majikan sekiranya dapati di mana-mana pekerja yang terlibat dengan permasalahan dadah ini supaya tidak ambil satu tindakan yang drastik, mungkin terus terminate ataupun membuang pekerja tersebut. Sebab ini bukanlah merupakan satu penyelesaian kepada masalah. Mungkin hari ini kita buang dia dekat dalam company kita, apabila dia bekerja kepada company lain mungkin akan menimbulkan masalah yang sama.
adakah lebih baik, alangkah baiknya sekiranya pihak majikan ini mengambil satu inisiatif intervention ataupun intervensi dengan memberi rawatan dan pemulihan ataupun memberi kaunseling ataupun merujuk pekerja-pekerja ini kepada pihak AADK sendiri untuk kita nak melaksanakan program-program rawatan dan pemulihan yang sewajarnya kepada mereka ini. Okey, bagi mana-mana pihak majikan yang ingin merujuk pekerja-pekerja mereka ini yang terlibat dengan permasalahan dadah, bolehlah menghubungi talian hotline AADK sendiri di talian 0389 112233 ataupun talian melalui aplikasi WhatsApp 019 626-2233 ataupun mungkin pihak majikan sendiri boleh merujuk pekerja-pekerja tersebut kepada mana-mana fasiliti AADK sama ada di pejabat daerah ataupun di pusat-pusat pemulihan AADK secara sukarela, di mana nanti di pusat-pusat ini atau di fasiliti AADK ini kita akan cuba memberi khidmat nasihat ataupun mencadangkan apakah bentuk rawatan dan juga kaunseling yang terbaik untuk kita berikan kepada pekerja tersebut untuk dia terus pulih daripada permasalahan dadah. Oleh itu, saya menyeru kepada semua majikan untuk turut sama menjayakan program tempat kerja bebas dadah ini ataupun program tekad agar kita dapat memastikan tempat kerja kita bebas dari sebarang penyalahgunaan dadah. Akhir kata, lebih baik cegah.